Aku ni tak ada rapat sangat dengan Tok Wan aku, tapi aku rasa sedih juga. Yalah, aku tengok Tok Wan aku dalam keadaan nazak macam tu kan. Tetapi pada waktu tu, aku rasa ada something yang pelik. Sebab apa? Masa aku naik ke atas, alright guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Alright, so seperti yang korang nampak tadi, itu adalah sedutan daripada kisah Sang Aspuri Part 2 yang Acap dah upload hari Jumaat lepas. Kepada yang belum tengok lagi, korang kena tengok video tu dulu sebelum boleh menonton video ni. Sebab apa? Untuk kisah yang pertama, sekejap lagi Acap akan sambungkan tentang kisah Lina yang korang kalau yang mana dah tengok video yang sebelum ni, might be korang tahu apa kisah dia. Tapi untuk kali ni, Acap nak terus berkongsi untuk part yang seterusnya. Alright? So yang mana belum subscribe, tekan dulu button subscribe tu awal-awal. Yang mana belum like, tekan like tu juga awal-awal. Okay? So macam biasa, kita mulakan kita punya klip ini dengan bacaan doa. Let's roll it. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alright, so selepas dah baca doa semua benda dah secure. Yang mana pakai earphone, headphone tu baik-baik sebab Acap memang recommend kalau korang nak tengok konten Acap ni pakai headphone, pakai earphone, baru korang dapat rasa experience. Gitu. Alright. So, untuk cerita hari ni, Acap nak sambung dulu tentang kisah Lina. Macam Acap cakap tadi, yang belum tengok boleh pergi tengok dulu. Takut nanti tak faham macam apa Cap benda ni Cap tiba-tiba sambung ni. Tak faham nanti, tak pasal aku yang kena marah. Alright. Lina, menurut Lina, masa dia sampai kat rumah Tok Wan, dia rasa something yang sangat-sangat pelik. Dia macam, bila dia sampai je, dia tengok rumah tu, of course lah kan, sebab kan Tok Wan dia tengah nazak. Dia naik, and then dia tengok sekeliling. Aish, ramainya orang. Pada waktu tu, dalam hati dia terdetik, dia kata kenapa ramai sangat orang kan. Tapi dia tahu yang Tok Wan dia ni memang kind of person yang mengubat, and then dia ada, orang kata apa, contribute dekat orang-orang kampung kat situ lah. Menurut Lina, masa dia naik ke atas rumah Tok Wan tu, first thing yang dia rasa pelik adalah dia terbau satu bau yang sangat janggal untuk dia sebenarnya. Ni bau kemian ni. Menurut Lina, masa dia naik, first yang dia bau adalah bau kemian. Tapi dia pun pelik kan. Takkan orang meninggal letak kemian kan. Dia pun naik, dia tengok. Makin kuat bau tu. Dia malas nak tanya bapak dia sebenarnya. Sebab menurut Lina, macam kita tengok di episod lepas, dia dah tanya bapak dia, tapi bapak dia punya jawapan memang tak membantu langsung. So dia pun diamkan diri, and then dia duduk bersama dengan jemaah yang lain. Menurut Lina, masa bacaan Yasin tu berlangsung, dia ternampak something yang agak mencurigakan dan pada dia juga agak menyeramkan. Menurut Lina, pada waktu tu dia ternampak dekat hujung rumah dia tu, ataupun hujung laman tetamu rumah dia tu, ada 3, dia tak tahulah nak kata orang ke makhluk ke, tetapi mereka berpakaian serba hitam. Pelik. Tak apalah. Dia terus baca Yasin tu lah pada waktu tersebut. Menurut Lina juga, mereka bertiga tu hanya tunduk dan tak pandang langsung keliling. Kau faham tak? Bila kau baca Yasin, of course kau macam baca macam ni, pasal kau tengok orang kan. Tapi sepanjang tu, Lina dok tengok je yang 3 benda tu. Tapi 3 benda tu tak pandang langsung kat mana-mana. Dia orang hanya tunduk saja. And ketika bacaan Yasin tu dah nak habis, nak menuju ke akhir, Lina nampak mereka bertiga tu bangun daripada tempat mereka duduk. Dalam keadaan mulut masih lagi membaca surah Yasin, dia nampak ketiga-tiga itu pergi ke tengah, di mana tempat Tok Wan sedang baring dan sedang nazak.
Pada waktu tu Abang Acap, saya dalam keadaan yang agak seram sejuk. Sebab saya rasa macam saya seorang je nampak kejadian tersebut. Saya tengok orang lain macam tak nampak apa-apa kan. Apa yang pelik pada waktu tu adalah 3 figure ni pergi ke bahagian Tok Wan. 2 di bahagian bahu dan 1 berdiri di bahagian atas kepala Tok Wan. Dan pada waktu tu Abang Acap, tiba-tiba Tok Wan macam seolah-olah meminta bantuan. Macam tu. Dia dah sampai ke tahap fasa akhir sebelum dia dijemput sakaratul maut kan. Pada waktu tu dia kata para family dah bangun and then pergi ke arah Tok Wan. Tetapi pada keadaan kacau macam tu, saya punya mata ni masih lagi melihat ke arah 3 figure tadi. And apa yang menyeramkan pada waktu tu Abang Cap, tiga makhluk ini berpecah pergi ke belakang nenek saya, mak wan saya dan juga belakang ayah saya. Mereka seperti hanya mengikut sahaja 3 orang individu ni sampai keadaan menjadi tenang semula. Dan pada waktu tu juga selang 5 hingga 10 minit Tok Wan menghembuskan nafas yang terakhir dia. Dia meninggal dunia pada waktu tu pada pukul jam 11.47 malam pada waktu tersebut. Menurut Lina juga, macam pesan Tok Wan, dia tak nak dia punya jenazah dibawa ke hospital, dia nak dikebumikan segera. Tetapi memandangkan dah terlalu lewat, AJK masjid ataupun surau tu dah decide yang kata lepas subuh kita akan kebumikan arwah ni lah. So pada waktu tu diorang pun macam, yelah, masing-masing pun setujulah sebab dah malam kan. So macam bahaya. Sebab time tu pun hujan, tak silap aku, Rina ada bagi tahu dalam keadaan hujan macam tu. So diorang tak suggest sangat. Tapi diorang kata jenazah ni memang kena letak dekat rumah, and then diorang kena berkawal lah. Diorang kena gila-gila tidur. Pada malam tersebut ada lagi satu kisah yang di mana Lina kongsikan juga kepada aku. Pada malam tersebut mereka bergila-gila. First yang ini, second yang ini, dan saya ambil giliran sebelum subuh Abang Acap. Pada waktu tersebut saya tertidur lena sebabkan perjalanan tadi. Dan pada pukul 3.45 pagi saya tersedar. Saya tengok kat bawah sebab nak pergi toilet tak betul kan. Dia kata saya tersedar and dia ternampak cousin dia sedang tidur dekat bawah. Okay. Lina pun keluar daripada bilik and then pergi ke toilet pada waktu tu. So dia kata pergi toilet apa semua, settle dia pergi toilet, dia pulang semula ke dalam bilik dia. Pada waktu tu rumah sudah pun gelap. Cuma yang terang adalah bahagian ruang tamu di mana tempat jenazah Tok Wan yang sedang dikawal oleh beberapa pak saudara saya lah pada waktu tu. So saya pun masuk ke dalam bilik saya pada waktu tu. Pada waktu tu Abang Acap, saudara saya yang tidur kat belah bawah ni sedang tidur melintang dan menghalang laluan saya untuk pulang semula ke katil saya. Dia ni tidur apa pasal macam ni? Tira, sana sikit aku nak lalu. Tira, bangun. Pada waktu tu sebab saya nak lalu kan, memang saya kena kejut dia lah. Dan pada waktu tersebut saya tersentak Abang Acap. Kerana apa? Ketika saya sedang kejut Atira, saya terdengar bunyi pintu dibuka dengan tergesa-gesa. Tira, bangun. Pada waktu tu saya macam dengar bunyi pintu, tapi saya abaikan je lah. Saya cuma nak kejut saudara saya ni lah. Tira, bangun. Lina, kau kejut siapa? Pada waktu tu saya terdiam kerana saya terdengar suara cousin saya, si Atira tu dekat belakang. Memang time tu saya punya adrenalin tinggi Abang Syab. Saya toleh ke belakang. Ternyata Atira sedang berdiri tegak di bahagian belakang. Kau kejut siapa? Dah cepat, jaga Tok Wan, dah nak subuh ni. Aku nak tidur ni, ngantuk ni. Okey. 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 Okey tak ni? Okey. Time tu Lina dia macam blank . Aku nak pergi minum air kejap, nanti kau terus keluar lah. Okey. Apa yang menakutkan pada waktu tu Abang Acap, saya terasa saya punya tangan sebelah kiri ni sedang masih lagi memegang something kat bawah tu. Saya tak cakap apa-apa kat Tira. Saya terus toleh ke
bawah katil tu. Aish, time tu dia bau perasan yang dia tepuk tu encik gula-gula, Mat. Dekat bawah tu gula-gula. Kata memang pasal tu dia toleh ada sebungkus kat bawah tu, and tangan dia betul-betul ngam dekat member punya kepala ni. Memang hara lah dia waktu tu. Dia terus dia keluar daripada bilik dia, and then dia tengok kat depan tu. Tok Wan ada dalam bilik Tira. Dia nak jumpa Tira. Tapi dia kata pada waktu tu dia tak tahu nak buat apa. Dia panik sebab dia tak jumpa pun Tira dekat depan tu. Dia terus pergi kat ruang tamu, and dia cuba tenangkan diri pada waktu tu. Jadi kat depan ruang tamu, dekat ruang tamu tak ada apa. Cuma ada 2 orang pakcik saya dan juga saya pada waktu tu. And pakcik saya dah nak tidur, and tinggal saya dengan 2 lagi cousin perempuan serta seorang lagi pakcik saya. And baru sampai ke arah situ. Kau okey tak, Lina? Okey. Kau macam nampak hantu je. Tak. So menurut Lina, pada waktu tu masa dia jaga arwah Tok Wan tu, lepas dia orang dah settle apa semua and nak menjelang subuh, sebelum jenazah Tok Wan diangkat ke dalam keranda, dia terlihat sekali lagi 3 sosok tubuh tu sedang mengikori keranda tersebut. Sampailah ke kubur. Dia kata dekat kubur je Abang-Cap, 3 benda tu tak ikut. Dia orang tak tahu kat mana. Cuma saya tak nampak dekat area kubur tu. Apa yang saya nampak, pengubumian tu semua settle dengan baik, dengan aman. Sampailah kami pulang semula ke rumah. Masa pulang ke rumah tu Abang-Cap, saya ternampak 3 makhluk tu sedang menunggu di bahagian bawah tiang rumah Tok Wan. And lepas je pakcik Mak Wan, makcik pula, nenek Mak Wan dengan ayah keluar daripada kereta, mereka cepat-cepat seolah berlari ke arah mereka bertiga ni dan ikut daripada belakang ke mana sahaja mereka pergi. Sampai hari ini saya tak bercerita kepada sesiapa tentang hal atau kisah yang saya lalui ini, sebab saya takut benda ni mengganggu privasi keluarga ayah pada waktu tersebut. And menurut Lina juga, ketika dia menulis cerita ini, makhluk yang berbaju hitam tu sedang berada di sebelah dia. Sekian, terima kasih. So korang boleh nilai sendiri apa benda yang dia lalu, apa benda yang dia cuba sampaikan. And itulah kisah yang telah di-sharekan daripada Lina kepada aku untuk cerita yang pertama ni. Yep. Alright, so kita move on terus ke cerita yang kedua ni. Alright, so cerita yang kedua ni aku rasa trend ni sekarang tengah in. Anak-anak kalau kita sedang dalam lockdown ni apa semua kan, ramai orang sekarang nak jadi streamer ataupun diorang stream lah, tak kisahlah main game ke ataupun apa ke. Alright, cerita ni dihantarkan kepada aku oleh seorang lelaki yang bernama Fatah. Dia kata dia ni merupakan seorang yang dia bukan streamer lah. Dia baru nak start, tak silap aku, dia kata pada waktu ni. Tapi sekarang dia dah kind of streamer. Tapi time ni dia nak start stream. Benda dia jadilah. Dia kata dia main satu web ataupun satu benda yang aku rasa semua orang tahu. Omi TV. Tahu tak Omi TV? Alright, so of course semua orang tahu Omi TV. Bila kita tekan, kita jumpa strangers, kita boleh borak kat dia, pelbagai negara yang akan muncul kan, apa semua. Dia main game tu, dia main benda lah tu. So menurut dia, ada satu kisah yang dia nak kongsikan kepada aku untuk aku bagi tahu kat korang tentang satu benda ataupun kejadian yang bagi dia agak pelik pada malam tersebut. Memang pelik lah, memang menakutkan sebenarnya. Alright. Pada satu malam ni, Fatah dia try stream macam biasa. Time tu dia biasa-biasa je lah. Dia kata dia start stream apa semua, dia klik. First dia kata dia dapat awet Thailand kan. Dia borak. And then dia buat lagi. Dia buat. Tanpa dia sedar, pada waktu itu sudah pun menjelang pukul 3 pagi. Dia pun main. Bosan siap. Hush, kita try server Arab, dia kata macam tu. So masa dia kata dia nak try server Arab tu, dia pun klik lah server Arab, and then dia masuk. Dia klik, and then sampailah dia jumpa. So dia pun klik. First dia kata dia jumpa ada satu mamat ni, dia borak-borak best lah. And then second tu, masa dia klik yang kedua tu, ada satu mamat ni, dia kata memang sangat pelik cap. Sebab masa starting video tu, dia pakai macam seolah-olah macam bukan serban kot, tapi dia macam hoodie besar tu lah kat sini.
And then dia tunduk je, dia kata. Dia pandang Fatah tu. Hey brother, where you from? Hey brother, where you from? Dia kata orang tu tak ada respon apa pun, cap. Orang tu just pandang je aku gitu. Hello, can you hear me? Menurut Fatah, dia tanya lagi. Tapi time tu orang tu hanya melihat kepada dia. Dia macam pandang je lah, pandang je gitu macam. Time tu dia rasa dia nak tekan skip, tapi pada dia time tu mungkin orang sana pun tengah buat content, tengah prank ke apa kan. So dia just layankan lah. Hey, are you doing some prank or what? Dia kata macam tu. Orang tu pandang je lagi. So pada waktu tu aku dah rasa macam dia ni menakutkan aku ni pada waktu tu lah. Hey, tak nak cakap apa-apa ke? Dia kata macam tu. So masa tu tiba-tiba dia kata Pak Arab tu berkelip mata dekat dia macam ni. Lepas tu Pak Arab tu keluarkan satu buku, macam daripada meja tu angkat satu buku, pandang dia. Pop, dia terus tekan skip. Next lah. Uish, otak dia. Apa dia baca siul. Pada waktu tu lah. Menurut Fatah, masa tu dia rasa tak sedap hati. Masa starting Pak Arab tu dah mula, orang kata apa, tak tahulah mantra ke apa ke yang dia baca kan. And then dia terus skip. And pada waktu tu dia rasa macam uish, mengemang bulu roma, berderau darah dia. And dia decide untuk tutup PC dia and dia end dia punya stream tu. Dia tutup apa semua. And then dia kata pada waktu tu dia nak pergi mandi. Pada waktu ketika dia nak pergi mandi tu, ada satu kejadian yang sangat-sangat mengejutkan dia pada waktu tu. Alright, dia kata masa dia masuk bilik air tu, dalam bilik air tu dia terdengar satu bunyi yang agak mencurigakan daripada luar. Dia bunyi dia macam ni. Seperti ada orang sedang berjalan dekat depan dia punya bilik air lah. Lepas tu dia macam diam. Lepas tu bunyi macam bunyi macam tu. Tong tong tong. Tong tong tong. So dia macam okay, dibiarkan. Dia kata dibiarkan. And then dia pun mandi. Dia pun mandi. Dia pun settle mandi apa semua. Dia pun keluar daripada bilik air tu. Masa dia keluar daripada bilik air tu, dia tinjau kiri, dia tinjau kanan. Tak ada apa-apa. Bunyi apa tadi? Pada waktu tu dia memang tak sedap hati lah. Dia kata dia terus pergi ke bilik. And then dia kenakan pakaian dia apa semua. Dia dengar sekali lagi bunyi tersebut daripada luar bilik dia. Dia buka pintu bilik dia pelan-pelan. Dia kata pada waktu tu dia mencari bunyi tersebut. Dia kata pada waktu tu dia dengar suara bunyi tu sangat-sangat sayup. Dia pun keluar daripada bilik dia dan menuju ke meja PC dia. Masa dia sampai ke meja PC dia, dia terhentikan langkah dia seketika. Kerana apa? Dekat depan PC dia, dia terlihat kerusi gaming dia sedang berpusing sendiri secara perlahan-lahan. Ni kerusi ni. Astagfirullahaladzim. Lepas tu dia dengar bunyi teng teng dekat belakang dia pula. Time tu dia tak tahu nak pergi mana. Dia nak pergi depan, kerusi tu masih lagi pusing. Dia nak toleh memang tak boleh lah kan. Dia kata dia decide untuk pergi ke depan and menghentikan kerusi tersebut pada waktu tu. So dia pun macam apa hal ni, seram lah. Dia pun cepat-cepat pusing daripada tempat PC dia tu. And dia nak pergi ke arah bilik dia. Dia kata masa dia pusing ke arah bilik dia, tiba-tiba PC dia tu running sendiri, start sendiri. Teng. Dia toleh ke belakang. Ternyata lampu dia, PC dia semua dah menyala sendiri.
Fatah pergi ke depan PC dia dan dia tutup semula PC tu seperti biasa. Dia kata masa dia tutup PC tu, dia dengar lagi bunyi tu dengan sangat-sangat jelas. Tapi kali ni bunyi tu betul-betul dekat bahagian kiri dia. Dia nak toleh untuk lihat apa yang berada dekat kiri tu and daripada mana datang bunyi tu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Time tu dia dah berpeluh dah, dia dah takut dah, dia dah risau dah. Dia hanya menjelingkan mata dia ke bahagian kiri sahaja. Ternyata dia kata dekat belah kiri dia, dia nampak satu lembaga berwarna putih yang sedang berdiri seolah-olah memerhati ke arah dia. Dia tak tolehkan kepala dia, dia macam jeling anak mata je. Dia tutup semua and dia pusing, dia keluar ke arah bilik dia. Dia kata masa dia nak tutup pintu bilik dia, dia tinjau sekali lagi ke arah tempat PC dia. Dia kata pada waktu tu cap, aku terperanjat gila sebab masa aku tinjau dekat bahagian PC aku tu, dekat celah meja PC aku tu, ada something yang sedang tinjau, keluarkan kepala and kelipkan mata dia kepada aku. Aku tutup pintu. Memang aku tak boleh buat apa. Aku menggigil di dalam bilik tu. And pada waktu tu aku dengar seperti ada bunyi orang berjalan depan bilik aku. Dan aku tak tahu. Tapi pada waktu tu aku just buka aku punya bacaan Al-Quran dekat handphone aku. And then aku try tidur, aku try lelapkan mata. And Alhamdulillah semua benda okay. And besok tu aku panggil Pak Ustaz datang apa semua. Pak Ustaz cakap aku yang panggil dia. So aku pelik. Aku duduk fikir balik, baru aku tahu rupanya mungkin Pak Arab tu yang hantar ataupun tak tahulah apa yang dia baca kan. But that is what happened to Fatah during dia punya stream pada waktu tersebut. So kepada streamer-streamer sekalian, jangan stream sampai pagi sangat sebab kita tak tahu siapa yang teman dekat keliling kita. So ya. Ya, kamu sudah kena prank. Tu saya simpan kamera di sana. Hahaha, Tania, kamu sudah kena prank. Alright, so itulah cerita dia. Aish, macam-macam hell tak? Alright, so untuk cerita ketiga ni dia quite simple je sebab dia punya event ni is not that long. Dia macam most to straightforward stories, but aku rasa it's a very orang putih kan. Tahu dah batuk. Alright. Bagi aku adalah satu cerita yang quite good untuk aku ceritakan balik kepada korang. Alright. Ni pasal couple kan. Kita kalau dah quarantine pula. Kita kalau dah LDR ni memang orang kata terpaksa lah menggunakan WhatsApp sebagai ataupun apa-apa lah FaceTime ke untuk kita berkomunikasi dengan sang kekasih kita, right? So ini adalah kisah seram yang dihantarkan daripada Hairul kepada aku bersama dengan dia punya kekasih hati namanya Anis. Alright. Dia kata dia ni duduk apartment. Dia duduk rumah flat and then dia ni selalu balik kerja dalam around pukul 11 malam macam tu. Dia kata lepas dia balik kerja, biasanya rutin saya Abang Acap, saya akan mandi, saya akan settlekan diri saya and saya akan duduk dekat depan tangga rumah dia ni. Flat, rumah dia belah hujung and dekat dengan tangga nak turun naik penghuni lain kan. Dia kata saya akan duduk dekat situ and video call kekasih hati saya. Alright. Menurut dia pada malam tersebut dia bercakap macam biasalah, Habi, I love you too, I love you 3, I love you 4, all that thing kan. Lepas tu dia kata pada dalam kita orang dah berborak dalam sejam lebih tu, tiba-tiba girlfriend saya bercerita tentang something yang berlaku dekat area rumah dia. Dia kata dekat rumah dia baru ada something yang happen, which is ada seorang budak kecil yang baru saja terlibat dalam kemalangan, which is dekat taman dia tu ada lori dah langgar dia. And then dia kata dia punya kepala pecah, berderai, otak keluar apa semualah. So aku dengar cerita. And dia kata pada waktu tu kita orang dah asyik bercerita, aku kan seorang-seorang kat luar jap. Tiba-tiba masa aku tengah bercerita dengan awek aku ni pasal budak tu, aku pun tanyalah, "Oi, serius ah budak tu macam mana boleh kena?" Dia kata budak tu mungkin melintas jalan kot, lori tu tak perasan apa semua kena. Masa aku tengah bercakap dengan awek aku tu, out of nowhere cap, tiba-tiba ada satu budak kecil turun daripada tingkat atas. So aku macam duduk kat tengah-tengah sikit. So aku dengar ada tapak kaki dekat belah kanan aku ni. Aku pun macam ke kiri sikit lah untuk bagi budak tu lalu. Lalu macam tu. Lepas tu aku macam Aku duduk. Mana datang budak-budak pula pukul 2-3 pagi ni, dia main-main mana pula kan.
Tapi aku tak kisah, aku biar je kan. Lepas tu aku bercerita lagi dengan awak aku apa semua. And then lepas kita dah bercerita apa semua, awak aku kata time tu dia nak pergi ke toilet. So aku macam pergi lah dulu, tak apa, Bi tunggu sini. Dia kata masa awak aku tu pergi toilet, sekali lagi pada waktu tu jap, budak yang turun tadi tu turun sekali lagi. Aku perhati dia, berbaju warna merah, seluar hitam. Tapi aku tak nampak muka dia lah sebab gelap kan. Dia turun. Aku pun tengok lah budak ni. Tapi kalau nak ikutkan logik, bila masa budak ni naik, faham tak? Time tu dah pukul 2:30 pagi tau. Bila masa budak ni naik pada waktu tu, aku macam aku masih lagi tunggu girlfriend aku yang sedang pergi toilet tu. Dia kata masa aku tengah tenung je skrin tu, aku rasa time tu aku terdengar bunyi budak-budak menangis. Aku buka earphone aku. Ternyata pada keadaan tersebut, aku tak dengar apa-apa pun dekat area situ. Sebab aku expect masa budak-budak tu menangis, kan kat situ kan banyak kejiranan, kat budak jiran ke apa, anak menangis, biasalah tu. Tapi masa aku buka earphone tu, tak ada bunyi tu So aku macam tadi aku dengar bunyi budak nangis. So aku pakai balik earphone tu dan sambil menunggu lah aku punya girlfriend tu. Masa aku pakai earphone tu balik cap, aku terdengar sekali lagi bunyi tangisan budak tu. Masa tu aku dah assume dah, kalau budak tu bukan datangnya daripada area aku pakai earphone baru aku dengar, maknanya budak tu ada dekat tempat awet aku. Aku macam dia ni anak bongsu, mana datang baby pula. Dia dengar sekali lagi teliti. Memang ada bunyi budak nangis cap, seriously. Lepas tu masa aku tengah teliti phone tu, aku tengah tengok je phone tu macam bergali sikit tau, macam ni. Sebab awet aku letak phone tu dekat atas meja masa nak pergi toilet tu. Phone tu macam ni. So aku macam angin ke? Aku dengar sekali lagi dekat earphone tu. Masa aku dengar dekat earphone tu, suara budak nangis tu macam makin lama makin dekat arah phone tu. So aku macam sayang, aku panggil 2-3 kali. Tapi pada waktu tu aku tak tengok lah phone tu kan. Aku just dengar untuk fokus bunyi budak menangis tu. Siapa ni siut? And pada waktu tu aku capai phone aku untuk aku tengok balik dekat phone tu. Mana dah tahu kan aku nampak apa-apa kan. Ternyata apa yang aku expect tu betul. Masa aku angkat phone tu, aku tengok kat video call tu, ada budak kecil tengah pandang aku, Mat. Kau bayangkan, dalam phone tu katil je. Sebab nampak kan awet aku punya rumah kan, bilik dia. Dekat atas katil dia tu ada seorang budak kecil tengah duduk macam ni pandang aku. Aku tu, ya Allah. Tak. Sekali lagi bunyi tapak kaki di bahagian kanan aku. And sekali lagi budak kecil tu turun daripada tingkat atas melalui sebelah aku. Aku angkat balik phone tu. Aku tengok budak tu pandang aku lagi. Budak tu macam ni pandang dia. Dia kata waktu tu. And pada waktu tu juga aku tak tahu nak buat apa. Aku terus bangun and terus lari masuk ke dalam rumah. Aku tutup pintu aku. Aku matikan phone aku. Apa aku nampak ni siut? Budak mana tu? Pada waktu tu aku terus pergi ke dapur untuk minum air. Pada waktu aku nak pergi minum air tu, aku dengar phone aku berbunyi sekali lagi. And nama sayang lah dekat keluar phone tu. Aku takut sebenarnya nak angkat kan. Takut budak tu yang telefon aku. Tapi aku fikir logik. Aku angkat. And then aku macam tutup mata lah. Aku angkat, buka mata. Oh betul lah aku tanya, B, you okay tak ni? B, you what happened to you? Dia kata tak apa. Okay je. Tadi ada bising-bising kat luar tu yang masuk dalam ni. Dia kata pada waktu tu. So aku pun minum air and aku sandarkan badan aku dekat jeriji tingkap tu. And aku cakap dengan awet aku, kejap nak basuh cawan jap. So aku pun letak phone aku kat belah tepi and aku pergi menuju ke sinki. Masa aku sedang basuh cawan tu cap, aku dengar seperti ada orang berjalan kulu kilir dekat depan tingkap dapur aku.
Waduh, bunyi tapak kaki mana pula ni? Aku cepatkan basuh cawan tu, and then aku masih lagi dengar tapak kaki mundar mandir. Yang silapnya waktu tu, aku buka cermin untuk tinjau apa yang ada dekat luar. Masa aku buka cermin tu, cap, pam, depan mata aku, cap, budak kecil tu tengah pandang aku macam ni. And then aku cepat-cepat melompat, aku tepis semua benda yang ada kat situ. Aku menjerit dah, aku keluar, aku capai phone aku, masuk dalam bilik. And awek aku tanya, what happened Bi? Kenapa ni? Kenapa? Lepas tu aku tengok kat awek aku cakap dengan dia, Bi, I nampak budak, Bi. Nampak budak. Lepas tu dia kata, oh, budak apa ni? Dia kata, budak, Bi. Lepas tu dia kata, budak apa? Tell me. Lepas tu awek aku macam panik lah kan. Aku pun kenapa aku nampak benda-benda ni semua? Budak, Bi. Lepas tu awek aku macam diam sekejap tau. Lepas tu aku macam, kenapa you diam? You nampak apa? Budak mana ni, Bi? I nampak budak ni ke? Awek aku tunjuk macam tu. Budak ni ke? Pap, kat sebelah dia tu budak yang tadi aku nampak. Oh my god, time tu aku menjerit gila bak punya. And then aku campak handphone aku dekat tepi tu. And then sekali lagi phone tu berdering. Aku angkat phone tu. Aku pergi kat phone tu. Aku tengok sayang. Apa ni? Apa dia buat kat aku ni? Macam ni. Dia play, dia answer. And budak perempuan tu, awek dia tanya dia, Bi, what happened, Bi? I call you so many time. Kenapa tak angkat, Bi? Kenapa, Bi? Why muka you pucat macam ni, Bi? Time tu aku tak tahu apa yang aku lalu malam tu. And aku terus pergi dekat bilik parents aku ketuk. And then aku kejut bapak aku bagi tahu apa semua ni tu. And kita orang bergegas pergi ke rumah Anis pada waktu tu untuk check apa yang ada. Parent Anis pun adalah pada waktu tu. And then diorang cerita. And dia kata benda tu dia tak tahu. Tapi pukul 5 pagi juga ada bersidang dekat rumah awek dia. And Alhamdulillah lah, dia kata tak ada apa-apa yang pelik berlaku. But that kind of situation memang dia kata dia tak boleh lupa. Dia just rasa that bila kita cerita pasal dia, and there is him or it's lah kan, it's around us sebenarnya. And dia kata pada waktu tu dia dah tak video call lah pagi-pagi buta. And dia takkan minum air lagi pagi-pagi buta. Alright. Alright. So itu 3 cerita yang aku nak ceritakan kepada korang. 2 cerita lah sebenarnya, 1 cerita daripada sambungan. Alright. So terima kasih korang kerana dah layan Acap sampai ke tahap ni, sampai ke minit ini. Terima kasih yang masuk live chat ni. Terima kasih yang tak dapat masuk live chat, yang tengah tengok repeat lepas live chat pun tak ada masalah. Terima kasih juga Acap ucapkan kerana support. Jangan lupa tekan like button tu, okay? And Acap harap korang boleh tempuh lockdown ni dalam keadaan suka ni. Kita sama-sama lah kita try usah-usah lah orang-orang yang dekat-dekat dengan kita. Kalau kita rasa kita mampu, kita ada dengan jiran kita susah ke, tak cukup susu tepung ke, yalah kita faham benda sekarang tengah susah, why not kita pergi dan bagi sedikit sebanyak yang kita mampu. Alright, takkan nak tunggu YB baru nak kita bertindak kan. Alright, so sampai sini saja video Acap. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di hari Khamis macam biasa. So I see you and I see you. Jaga diri, ambil pengajaran dan sentiasa perbaiki mana yang patut dan buang mana yang kita rasa perlu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Ciao lu. Bye.